butiran 020000 Dasar Penilaian dan Pengurusan Prestasi. Pengurusi, dalam norma baru, beban guru semakin bertambah. Banyak kerja-kerja perlu dilaksanakan secara atas talian. Banyak perkara-perkara baru telah diselitkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak juga kerja-kerja di luar tugasan dan tanggungjawab guru menjadi sebahagian daripada aktiviti tambahan yang semakin lumrah. Kerja-kerja tambahan yang membebankan ini boleh menyimpang daripada tugasan konvensional yang menjadi asas profesion perguruan. Kita tidak boleh menafikan bahawa beban kerja ini memberi tekanan atau stres kepada guru-guru. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan beban guru di bawah norma baru? Apakah ada kajian-kajian empirical yang pernah dilakukan oleh pihak yang neutral untuk mengkaji tahap beban kerja guru-guru? Ramai dari kalangan guru berpengalaman mengambil peluang untuk bersara awal disebabkan oleh beban kerja. Berapakah guru yang telah bersara awal dalam tempoh 5 tahun yang lalu? Apakah kementerian pernah mengkaji kenapakah mereka membuat keputusan untuk bersara awal? Pengurusi, kes mangsa buli telah menjadi kecoh di media sosial sejak beberapa hari yang lalu. Lebih-lebih lagi apabila ada sedutan sinar harian yang mengungkapkan sindiran hakim terhadap warden yang bertugas semasa kejadian. Di ruang komen, saya terbaca banyak keluhan dan rasa tidak puas hati makin dari kalangan para guru yang sedang memegang jawatan sebagai warden ataupun mantan warden. Mereka tidak mampu memikul beban kerja sebagai warden asrama dan pada masa yang sama menjadi guru akademik. Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya jawatan warden asrama sepenuh masa diwujudkan di setiap asrama seperti yang disarankan oleh NUTP untuk menangani isu buli yang semakin serius. Pengurusi, butiran 0300 Operasi Pendidikan, peruntukan SJKT. Dalam Belanjawan 2022, peruntukan untuk SJKT telah dikurangkan kepada RM30 juta sahaja. Sebelum tahun 2021, SJKT menerima peruntukan 50 juta setiap tahun. Tetapi mulai tahun 2021, di bawah Menteri Kanan Pendidikan yang baru, jumlahnya telah dikurangkan. Bagi tahun 2021, SJKT menerima peruntukan kurang daripada 30 juta ringgit. Ini adalah diskriminasi terhadap SJKT di bawah kerajaan baru. Harap pemimpin MIC juga berani menyuarakan isu ini supaya SJKT juga menerima RM50 juta seperti sedia kala. Pengurusi, sedih sekali 150,000 komputer riba telah diedarkan kepada golongan B40 di seluruh negara. Tetapi hanya 6 buah sekolah daripada 527 buah SJKT menerima komputer riba ini. Ramai ibu bapa B40 telah kecewa dengan tindakan ini. Bukankah ini satu bentuk diskriminasi oleh pihak KPM di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia? Apakah tindakan susulan membaiki kelemahan ini? Pengurusi, pentafsiran sekolah. Kaedah pentafsiran sekolah berdasarkan kategori band 1 hingga band 6 adalah tidak rasional. Saya berpendapat bahawa pengkelasan sekolah mengikut kaedah ini akan memudaratkan lagi sistem pendidikan negara kita. Sekolah dalam kategori band 1 dikatakan berada pada tahap berprestasi tinggi, manakala sekolah dalam kategori band 6 pula dianggap sebagai sekolah lemah berprestasi dan tidak boleh menunjukkan kekuatan mereka. Bukankah ini meruntuhkan semangat guru-guru dan murid-murid di sekolah band 6? Dalam pada itu, ibu bapa juga akan memilih sekolah band 1 untuk menempatkan anak-anak mereka. Justru, sekolah band 6 hanya menerima anak-anak murid yang lemah dan lembab tahun demi tahun. Ini tidak akan membantu sekolah itu memulihkan kedudukannya. Saya berpendapat pengkelasan seperti ini bukanlah satu mekanisme membina, malah membinasakan seluruh sistem pendidikan kita. Semua guru-guru yang ditempatkan di sekolah adalah pegawai pendidikan yang mempunyai kelayakan ikhtisas dan ditempatkan oleh Kementerian Pendidikan. Oleh itu adalah tidak wajar untuk membeza-bezakan antara sekolah. Perlu mencari mekanisme yang lebih efektif dan adil dan bukannya kaedah bercorak diskriminasi. Pengurusi, pembangunan SJKT. Saya juga ingin tahu apakah rancangan kementerian untuk sekolah-sekolah berikut. A. SJKT Batu Ampat Klang, Selangor. Pengambilan tanah dilakukan oleh KPM pada tahun 2013 tetapi belum ada usaha pembinaan sekolah tersebut di lokasi tersebut. Kenapa? B. SJKT Ladang Bahau Negeri Sembilan. Tanah
dan kelulusan EPRD sedia ada tetapi belum ada rancangan pembinaan. Kenapa? C. SJKT Mersing, Johor. Sekolah ini sudah menumpang di sebuah sekolah menengah walaupun sudah memiliki tanah tetapi belum ada usaha untuk membina sekolah tersebut. Kenapa? Saya juga ingin tahu tentang projek naik taraf padang sekolah yang diberikan peruntukan sebanyak 300,000 pada tahun 2018 di Perak. Berapakah jumlah peruntukan yang diterima oleh SJKT Jalan Stesen Paloh, Johor pada tahun 2018 sehingga sekarang oleh PIBG dan LPS? Bagaimanakah peruntukan ini dibelanjakan secara terperinci? Pengerusi, kelayakan tinggi guru. Yang Berhormat. Akhir sekali, last point. Ramai guru-guru yang mempunyai kelayakan sarjana dan doktor falsafah masih berkhidmat sebagai guru biasa di peringkat sekolah. Adakah penempatan seperti ini sesuai untuk kelayakan dan kebolehan mereka? Saya berpendapat ini adalah satu bentuk brain drain yang perlu ditangani dengan segera. Satu sistem yang lebih berkesan perlu dirangka untuk membantu guru-guru yang memiliki kelayakan yang lebih tinggi. Ini akan memberi suntikan semangat baru dalam dunia pendidikan negara kita. Ia juga akan menggalakkan lebih ramai guru-guru mengambil inisiatif untuk melanjutkan pelajaran mereka. Kementerian Pendidikan mesti think out of the box dalam hal ini dan bukan sentiasa memberi alasan dan kekangan pelaksanaannya. Malah kementerian harus memberi galakan dan inisiatif kepada mereka yang bercita-cita maju ke hadapan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih. 5 minit. Pengerusi.